Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia binti Isa dari Unit 4 Pendidikan Islam 1 ingin memberitakan tentang metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Okey. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Okey, akidah pula dari segi bahasa berasal pada perkataan aqada yang bermaksud ikatan. Dari segi istilah, akidah ialah perbuatan yang dipercayai sepenuh hati, membenarkan jiwa dan sentiasa yakin dalam melakukan amalan tanpa rasa syak. Okey. Metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah ada 4. Okey. Yang pertama, membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Allah mengiktirafkan akal manusia untuk membezakan antara yang benar dan batil, meningkatkan iman dan amal seseorang serta berfikir tentang kejadian makhluk. Kita harus menggunakan akal untuk berfikir dan tidak menerima bulat-bulat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Allah melarang di sini, Allah melarang hamba-Nya untuk mengikuti sesuatu perkara yang kamu tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya. Sesuatu ilmu yang diperoleh hendaklah dikaji terlebih dahulu sebelum beramal dengannya. Berdasarkan dalil lain, surah Al-Imran ayat 19 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Okey. Berdasarkan firman yang saya sebut tadi, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 256, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Maksudnya, tiada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Ayat ini memberi makna kebenaran sangat jelas sehingga Allah tidak memaksa semua makhluknya memeluk Islam. Mereka sendiri akan terbuka hati untuk memeluk Islam. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memaksa wanita Ansar memeluk Islam. Berdasarkan surah ini, ayat surah ini boleh diceritakan kisah seorang wanita Ansar. Okey. Ada seorang wanita Ansar yang tidak memiliki anak sehingga dia bernazar, jika berjaya melahirkan anak, maka dia ingin memasukkan anaknya ke dalam agama Yahudi. Kerana keinginan untuk dia memiliki anak itu sangat tinggi. Ketika Islam datang, orang Yahudi tetap menarik dan memaksa anak-anak tersebut untuk mengikuti agama mereka. Lalu wahyu dari Allah telah diturunkan dan Nabi SAW bersabda, qad khairu ashabakum fa inni ikhtarukum fahum minkum wa in ikhtaruhum fahum minhum. Maksudnya, Allah telah memberi pilihan untuk keturunan kalian. Jika mereka memilih kalian, maka mereka adalah sebahagian daripada kalian. Tapi jika mereka memilih Yahudi, maka mereka adalah sebahagian dari Yahudi. Daripada Ma'alim At-Tanzil Tafsir Al-Baghawi, Ibnu Katsir menyebut bahawa dalam mengajak orang Islam kepada Islam, biarlah dengan berhemah dan bukan secara paksaan. Mengajak orang untuk masuk ke Islam, janganlah memaksa, biarlah dia sendiri yang terbuka hati untuk memeluk Islam. Okey, kebenaran tentang agama Islam itu terang dan nyata, sudah terbukti, banyak bukti-bukti dan kebenaran. Maka tugas di sini berkata kebenaran tentang agama Islam itu terang dan nyata, maka tugas umatnya adalah menyampaikan kebenaran. Hidayah daripada Allah sangat luas kerana mereka akan tertarik dengan sendiri dengan agama Islam tanpa paksaan, kerana tiada manfaat jika seseorang melakukan apa yang tidak disukai atau dalam keadaan terpaksa. Okey, yang metodologi yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Al-Quran menerapkan akidah dengan mendorong akal manusia untuk berfikir dan mengkaji alam nyata berdasarkan panca indera melalui surah firman Allah. Auzubillahi minasyaitanir laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin ayat 4.
Allah telah menciptakan manusia sebaik-baiknya dan boleh menggunakan kelebihan yang ada ini untuk memikir dan menilai sebaiknya. Okey. Seterusnya, contoh pemerhatian akal terhadap alam nyata berdasarkan firman Allah yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad SAW, perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan bumi dari segala kejahatan yang menakjubkan dan membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan Dia. Surah Yunus ayat 101. Okey. Itu berdasarkan pemerhatian terhadap alam nyata. Yang seterusnya berdasarkan pemerhatian akal terhadap kejadian manusia. Auzubillah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Okey. Metodologi yang ketiga, mendedahkan kepercayaan batil dan mengisbatkan kebatilannya. Okey, di sini mereka mengatakan bahawa mereka akan berada dalam neraka hanya sebentar saja, tapi sebenarnya mereka akan kekal di dalam neraka dan menjadi ahli neraka. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Yang bermaksud, dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya, atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya? Diisbatkan dengan surah Al-Baqarah ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang bermaksud, apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya siapa yang berbuat kejahatan dan ia ditenggelamkan oleh kesalahan itu, maka mereka lah ahli neraka dan mereka kekal dalamnya. Jadi di sini membuktikan bahawa mereka mengatakan mereka akan duduk di dalam neraka hanya sebentar saja. Ini tidak benar kerana mereka akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Okey, seterusnya melalui firman Allah, janganlah menyembah Tuhan yang tidak menciptakan sesuatu kerana mereka sendiri yang mencipta Tuhan mereka, berdasarkan ayat surah Al-Fussilat ayat 37. Bismillah. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan. Sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakan, kalau betullah kamu hanya beribadat kepada Allah. Diisbatkan dengan surah Al-Furqan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Yang bermaksud, namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tiada kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tiada kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. Berdasarkan dalil ini, mereka
Berdasarkan dalil ini, janganlah kamu bersujud kepada sesuatu benda yang kamu cipta sendiri. Contohnya berhala, kaum kafir yang menciptakan Tuhan mereka sendiri dan menyembah Tuhan mereka yang bernama berhala. Antara akidah yang batil yang ada dalam Al-Quran iaitu mengamalkan kepercayaan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Yang ketiga, menafikan atau meragukan kekuasaan Allah. Dan akhir sekali, melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Islam. Contohnya kaum India yang semasa memuja, apabila tiba hari pemujaan Tuhan mereka akan menari. Contoh yang lain, orang Yahudi mendakwa Uzair ialah anak Allah berdasarkan firman dalam surah At-Taubah ayat 30. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalatil yahudu Uzaiz bin Allah. Kemudian Allah mengisbatkan kebatilannya melalui surah Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad Allah. Yang seterusnya, orang Nasrani mengatakan Nabi Isa ialah anak Tuhan. Berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Kemudian Allah mengisbatkan kebatilannya melalui surah Al-Maidah ayat 75. Mal masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummati siddiqah. Putera Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya dan ibunya seorang yang sangat benar. Yang akhir sekali, golongan Yahudi menduduh Allah berehat pada hari ke-7 ketika menciptakan langit dan bumi. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakum Allahu allazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 masa lalu. Ia bersemayam di atas arsy. Ini adalah contoh-contoh kebatilan dan kepercayaan batil dan mengisbatkan kebatilan. Yang keempat, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Al-Quran menyatakan dengan tegas dan jelas sesuatu kepercayaan dan akidah yang benar kepada manusia untuk diikuti. Kemudian Al-Quran membuktikan kebenaran kepercayaan tersebut dengan membawa bukti-bukti yang kuat secara logik dan realiti. Al-Quran sentiasa mencabar orang-orang kafir untuk merenung ciptaan Allah serta memikiri keajaibannya. Al-Quran ucapkan 5 bentang tentang konsep akidah yang benar, terutama keesaan Allah dan sifatnya yang maha mutlak dan sempurna. Berdasarkan firman Allah, surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang bermaksud, tidak ada Tuhan melainkan Dia dan malaikat-malaikat serta orang yang berpengetahuan pun naik saksi bahawa Allah keadaannya menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Disebabkan dengan surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tanpa meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setaraf dengan Dia. Terus contoh akidah yang benar adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah berdasarkan firman Allah surah Asy-Syura ayat 192 yang wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang bermaksud, dan sesungguhnya Al-Quran yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Disebabkan kebenarannya dengan surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang bermaksud masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran.
Okey, sejarah pemikiran akidah. Sejarah pemikiran akidah ini bermula pada mulanya turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zaman Rasulullah, kepercayaan yang kuat dan kukuh bersih daripada syirik dan khurafat, tidak timbul perbahasan dan pertingkalahan pendapat. Kefahaman mendalam terhadap agama Islam. Okey, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, itu zaman Abu Bakar memerangi orang murtad dan orang yang enggan membayar zakat, dan muncul nabi-nabi palsu. Zaman Umar memperluas penyebaran dakwah Islam. Zaman Uthman berlaku pergolakan politik yang mengakibatkan pembunuhan Uthman. Zaman Ali berlaku perpecahan umat Islam sehingga berlaku peperangan Siffin dan Majlis Tahkim. Okey, seterusnya zaman Bani Umayyah, umat Islam mula membahaskan persoalan akidah dan hukum hakam, mempersoalkan qada dan qadar, dan lahir mazhab Khawarij, Mu'tazilah, Syiah dan Qadariyah. Zaman Abbasiyah pula, umat Islam bertambah ramai. Orang muka Arab memeluk Islam membawa akidah. Orang muka Arab yang memeluk Islam membawa akidah yang salah, kemasukan ilmu falsafah melalui perterjemahan. Golongan Mu'tazilah menggunakan ilmu falsafah Greek menjelaskan persoalan akidah Islam. Dan lahir tokoh-tokoh yang menegakkan akidah sebenar seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, iaitu golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, zaman sesudah Abbasiyah pula, pengikut Al-Asy'ari telah jauh menceburkan diri dalam ilmu falsafah dan mantik. Mazhab Al-Asy'ari berkembang pesat ke serantau hingga tiada lagi mazhab yang menandingi selain daripada mazhab Hambali yang tetap bertahan dalam mazhab Salaf. Permulaan abad 8 Hijrah, lahir di Damsyik seorang ulama besar bernama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang menentang arus berlebihan yang mencampurkan falsafah dan tauhid. Ibnu Taimiyah membela mazhab Salaf dan membantah pendirian-pendirian golongan Al-Asy'ari dan lain-lain. Pada zaman kini, dua mazhab yang berpegang kepada kita berpegang kepada dua mazhab, iaitu Al-Sunnah wal Jamaah, iaitu mazhab Al-Asy'ariyah dan mazhab Al-Maturidiyah. Okey, berkait dengan metodologi, Mu'tazilah merupakan aliran yang muncul di kota Basrah pada abad kedua Hijrah, iaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, iaitu pada zaman Bani Umayyah. Mu'tazilah ni adalah golongan yang terperangkap dengan pemikiran logik dan falsafah Yunani, falsafah India dan falsafah Parsi. Majoriti mereka ini memiliki dasar pemikiran keparsian. Kesudahannya, mereka cuba mengadaptasikan Al-Quran dengan ajaran-ajaran falsafah tersebut. Mereka juga tidak mempercayai hadis-hadis yang bertentangan dengan logik paganisme Yunani. Metodologi Mu'tazilah ialah mendedahkan kepercayaan batil dan mengisbatkan kebatilannya. Ciri-cirinya adalah aliran yang tidak percaya syurga dan neraka kerana itu adalah pemikiran batil. Aliran ini juga mengatakan bahawa syurga dan neraka itu tidak wujud. Hal ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Bukti kewujudan syurga neraka boleh dilihat melalui surah Al-Imran ayat 131. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Seterusnya dalil surah Al-Imran ayat 133 yang bermaksud, dan bersegeralah kamu mencari ampun dari Rabb. Segeralah mencari ampun dari Rabbmu dan mendapat syurga yang luas, yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, akhir sekali, surah Al-Baqarah ayat 24. Fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Okey. Syiah dalam bahasa Arab bermaksud pengikut. Mereka ialah golongan yang mengakukan Sayyidina Ali dan menganggap beliau adalah pengganti Rasulullah. Fahaman dan ajaran Syiah bercanggah dan menyeleweng daripada fahaman dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Antara penyelewengan ajaran Syiah ialah golongan Syiah ini meyakini imam adalah maksum.
itu terpelihara daripada sebarang dosa. Sedangkan hal ini bercanggah dengan dalil Al-Quran. Allah mengisbatkan melalui surah Syad ayat 45 hingga 48 yang bermaksud, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai tangan yang perkasa, mata yang melihat. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dan menganugerahkan kepada mereka ketulusan yang istimewa, iaitu selalu mengingat negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Dan ingatlah akak Ismail, Ilyas dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang baik. Ayat ini menegaskan bahawa para Nabi ialah orang yang terpilih untuk membimbing orang lain. Oleh itu, para Nabi adalah orang yang mendapat petunjuk dan maksum. Lagipun, syaitan pernah berkata di hadapan Allah bahawa Allah akan menyesatkan manusia kecuali orang yang disucikan dosa, berdasarkan surah Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali di antara zuriat-zuriat Adam, itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Jadi, imam adalah manusia biasa yang mudah terpengaruh dengan hasutan syaitan untuk melakukan perkara yang mungkar dan bukanlah maksum. Syiah merupakan adalah berdasarkan pemikiran Syiah ini, Syiah adalah akidah yang batil dan mengisbatkan kebatilan. Okey, contoh yang kedua, pemikiran Syiah yang kedua, golongan Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Okey, nikah mut'ah ialah satu bentuk perkahwinan kontrak. Contoh akad nikah ialah aku menikahi dirimu selama 1 bulan atau 1 tahun yang diucapkan oleh mempelai lelaki, dan mempelai perempuan akan menjawab aku terima. Pernikahan ini akan berakhir dalam waktu yang diakadkan. Contohnya selama sebulan, akad yang kita angkat selama sebulan, dan perkahwinan akan berakhir dalam masa sebulan. Sebelah ini, perkahwinan mut'ah dihalalkan berdasarkan surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31 yang bermaksud, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali pada isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidaklah tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian diharamkan oleh Rasulullah setelah Fathul Mekah, dan kemudian nikah mut'ah ini diharamkan oleh Rasulullah setelah Fathul Mekah dan haram untuk selamanya sehingga hari kiamat berdasarkan dalil hadis ahad, iaitu اللهم صل على محمد وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة وما كان أعطى شيئا فلا يأخذه. Yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk kahwin mut'ah. Baginda bersabda, ketahuilah bahawa sejak hari kahwin mut'ah itu hukumnya haram sampai kiamat nanti. Jadi sesiapa yang pernah memberikan sesuatu, maka janganlah dia ambil kembali. Berdasarkan larangan tersebut, kahwin mut'ah merupakan amalan menyeleweng dalam Islam kerana ia hanya untuk memuaskan hawa nafsu syahwat dalam jangka masa yang sementara. Okey, golongan seterusnya, golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni adalah golongan yang menyokong Sayyidina Ali pada awalnya, tetapi kemudian menolak kepimpinan Ali. Golongan ini menghukumkan kafir kepada semua orang yang melakukan dosa besar, disebabkan dengan surah Al-Ahzab ayat 58 yang bermaksud dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin lelaki-lelaki dan perempuan tanpa ada kesalahan. Golongan Khawarij juga ini melampau dalam permusuhan dan asabiyah perkauman, dan disebabkan dengan surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillah.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر والأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, yang bermaksud wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Okey. Di sini dalil di sini menerangkan Allah menciptakan manusia yang terdiri dari lelaki dan perempuan dan daripada pelbagai puak untuk berkenalan dan beramah mesra, dan bukanlah untuk bermusuhan. Okey, rumusan yang kita dapat. Okey, kesimpulannya, terdapat banyak metodologi akidah yang ada dalam Al-Quran yang boleh dijadikan panduan untuk umat Islam bagi mengelakkan daripada terjerumus ke dalam akidah yang salah. Allah mengurniakan akal dan untuk kita berfikir sebaiknya, dan bertujuan untuk membezakan yang benar dan yang batil. Jadi, oleh itu kita perlu jadikan Al-Quran ni sebagai panduan hidup kita. Firman Allah, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina." Berdasarkan firman Allah yang bermaksud, dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan-jalan orang yang beriman, kami akan memberikan kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, sekian, terima kasih daripada saya.